لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to Ashraf Channel guys. Hari ini hari Khamis, kita nak berkongsi kisah tentang rasuk. Bila cakap pasal rasuk ni, kita faham yang kadang-kadang kita tak minta pun untuk dirasuk, tapi kadang-kadang kita jemput untuk dirasuk. Macam mana tu kan? So ini ada kisah-kisah dan ada real footage yang dirakam melalui kejadian rasuk ni sendiri. So hari ni Acah nak berkongsi dengan korang, okay? So mungkinlah korang pernah ada pengalaman berhadapan dengan orang yang kena rasuk or what. Kita boleh share sekejap lagi, okay? So jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification guys. And then kita roll intro dan we jump into the story. Okay guys, itulah dia. Bila cerita pasal rasuk ni kan, memang dekatlah dengan kita kan. Tak kisahlah kau pernah lalui ke, kau pernah nampak ke, tapi at least dalam hidup mungkin sekali lah kita pernah lalui ataupun kita pernah menyaksikan benda-benda macam tu. Okay guys, cerita yang pertama ni Acah nak berkongsi kisah dengan korang tentang salah sebuah kisah di mana dia orang ni dekat sekolah asrama perempuan. Dia orang kat asrama perempuan. And then dia orang ni diganggu secara berterusan sebenarnya. Berterusan dalam masa 3-4 hari benda ni berlaku. Okay. Benda ni terjadi ketika minggu peperiksaan guys. Waktu tu budak-budak form 3 tengah buat persediaan untuk menduduki peperiksaan PMR yang sekarang orang panggil PT3. So maknanya kisah ni mungkin tahun 2010-2011 punya kisah lah kan. Alright guys. Ketika waktu diorang sedang menghadapi peperiksaan tu, minggu tu, ada satu kejadian di mana salah seorang daripada diorang telah pun katanya dikacau ataupun dirasuk ketika mana diorang sedang buat prep. Diorang tengah belajar sama-sama, and then tiba-tiba ada seorang ni menjerit, and then dia dirasuki. And itulah bila benda ni dah dibawa keluar pada malam yang pertama tu, diorang expect dah tak ada apa-apa. Tapi pada malam kedua ni ada satu kisah yang pada Acap sangat seram. And Acap rasa mungkin korang yang mana mungkin tak berani nak tengok video ni, ataupun korang rasa macam lemah semangat, Acap sarankan untuk mungkin dengar je ataupun buat benda-benda lain lah yang boleh menghindarkan korang daripada benda ni. Macam ni, okay? Sorry guys. Alright. So kisah dia macam ni di mana waktu tu diorang ni sudah pun habis riadah luar pada petang harinya lah. So masing-masing tengah bersiap sedia untuk pergi ke surau pada waktu maghrib dan juga isyak pada waktu tu. Pada waktu pukul 7.15 malam pada waktu tu, saya masih ingat yang menghantarkan kisah ini bernama Aisyah. Dia kata waktu tu saya dan juga rakan-rakan dom sedang bersiap untuk pulang pergi mana? Untuk pergi ke surau. Lepas tu kita orang ni memang biasalah kalau girl-girl ni memang akan gerak sekali harung. Waktu tu saya lah antara yang menduduki peperiksaan. So basically pada waktu tu si Aisyah ni berumur 15 tahun. Okay guys. Lepas ni diorang dah siap, diorang dah packing barang apa semua, diorang nak turun ke bawah. Okay. So bila diorang turun ke bawah, ada satu grup yang datang daripada bawah nak naik ke atas. Okay. Grup diorang ni adalah grup-grup yang training bola keranjang pula, bola tampar untuk sekolah diorang. And then diorang ni memang akan lambat sikit sebab diorang akan training and then lambat, mandi, macam tu lah lebih kurang lah kan. So menurut Aisyah pada waktu tu, dia dengan seorang kawan dia waktu tu, nama kawan dia Rose. Nama kawan dia Rose. And then dia tegur lah, Rose, baru habis training ke? Baru habis training. Kau dah nak turun ke? Kau tunggulah aku kejap. Dia kata macam tu. So Aisyah ni pun bagi tahu dekat grup dia suruh turun dulu sebabkan dia nak teman si Rose ni lah. Sebab Rose ni nak mandi, nak apa semua. And then dia pun pergi ikut Rose, pergi ke dom Rose. Sampai je dekat dom Rose tu, waktu tu dom tu dah berkunci.
And then tinggal dia seorang je. Dia pun ada kunci. And dia buka kunci dom tu. And then dia pun masuk. Lepas tu kata, awak seorang je ke yang wakil dekat dalam dom ni? Saya seorang je. Tu yang saya ajak awak teman ni. Takutlah malam-malam ni kan. Dah maghrib-maghrib ni. Ya, faham. Hari tu dah KT okey tak? Hari kata KT okey. Tapi itulah, katanya tak duduk asrama seminggu. KT ni orang yang kena rasuk masa awal hari tu. Itulah benda-benda macam ni. Takut kan? Risau. Betul lah tu. Tak apalah, saya pergi mandi dulu, okay? Okay, pergilah mandi. So si Aisyah ni pun lepak dekat dalam dom dia. And then dia tunggulah Ros ni balik. And selesai si Ros ni balik daripada mandi, dia berpakaian t-shirt dan juga seluar pada waktu tu. Dia kata dia masuk ke dalam dom. And dia nak bertukar pakaian untuk pergi ke surau. Pada waktu tu, menurut Aisyah, dia dah nampak Ros ni dah lain macam dah. Kenapa dia kata dia lain macam? Sebab Ros ni, dia kalau masuk dalam dom, dia akan tegur Aisyah and borak macam biasa. Sebab tadi dia ceria. And then sekarang, dia tiba-tiba macam sendu, diam kan. So Aisyah ni pun tanya dia, awak ada apa-apa ke jadi dekat toilet tadi? Lepas tu dia macam, dia geleng kepala. Okay, cepat sikit lah, dah nak azan tu. Ni pun dah nak 7:30 ni. Awak siap dulu, okay? Okay. So pada waktu tu menurut si Aisyah ni, si Ros ni pun buka lah baju dia, diganti baju lain apa semua. And then pada waktu tu cap, dia mengenakan baju yang nak tidur. Faham tak? Maksudnya bukan baju nak pergi turun surau, tapi baju nak tidur. Ros, awak pakailah telekung siap-siap. Takkan awak nak turun macam ni? Dia buat macam tu guys. Lepas tu si Aisyah ni pun macam, jangan main-main, cepat. Dah azan dah tu. Dia punya posture macam tu je pada waktu tu. Ros, pakai tudung tu cepat. Kita nak turun macam ni. Takkan awak nak turun macam ni? Time tu Aisyah dah takut dah. Dia dah goyang lah. Okay, tak apalah. Kalau awak tak nak turun, saya turun dulu. Tiba-tiba guys, Ros tu menangis dekat tepi loka tu. Betul, Aisyah ni pun pergi kat dia. Ros, kenapa ni? Kenapa menangis ni? Siapa buat awak ni? Dia dah rogol aku. Waktu tu guys, Aisyah cakap ada orang rogol dia. Aisyah cakap lah, Ros cakap ada orang rogol dia. Aisyah pun terperanjat lah dengar. Siapa buat awak ni? Ada siapa kat toilet tadi? Awak cakap dengan saya, siapa buat awak? Allahu Akbar. Terdengar bunyi azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba guys, pada waktu tu Ros pandang saya, senyum dan belai pipi saya. Kau jangan tinggal aku tau. Kau jangan tinggalkan aku macam dia tinggal aku tau. Ros cakap macam tu dekat saya. Waktu tu cap, saya ni hanya kaku. And then pandang dia. Masa tu saya pun dah nak nangis cap. Saya pun dah nak nangis. Air mata saya dah nak jatuh. Tapi waktu tu, itu saya tahu bukan Ros. Air mata dia mengalir laju gila. Mata dia merah cap. And dia usap-usap pipi saya. Dia cakap macam tu, jangan tinggalkan dia macam mana orang lain tinggalkan dia. And bila dia dengar waktu tu azan berkumandang, dia seperti seolah-olah macam macam tu. Dia macam menggigil tau. Dia macam menggigil. Biasa kita dengar hantu panas kan? Tak, yang ni menggigil. Dia kata, okay, awak nak saya tolong apa ni? Aisyah cakap macam tu. Aku nak balik. Dia tinggal aku kat sini. Aku nak balik. Dia nangis kat situ. And pada waktu tu Aisyah bangun daripada tempat tepi loka tu. Pada waktu aku bangun tu cap, saya bangun tu cap, dia tiba-tiba pegang tangan saya kuat-kuat. Kau tipu ke? Kau cakap kau tak nak tinggalkan aku. Kau nak pergi mana? Suara dia dah berubah. Pada waktu tu Aisyah ni menjerit. And then dia lari keluar ke arah luar dom. Dan pada waktu tu dia terserempak dengan salah seorang yang juga on the way nak turun daripada dom atas tu. Dan pada waktu tu dia minta tolong. Luckily itu adalah akak senior. Dan pada waktu tu kita orang dengar dekat dalam dom tu si Ros ni menjerit, mengacau-racau.
And yang paling menakutkan sekali pada waktu tu, kita orang tinjau ke arah tingkap cap, dia seperti seakan-akan tengah mencakar dia punya loka tu. And dia lempar semua benda yang ada dekat area situ. And memang chaos gila pada waktu tu cap. And pada waktu tu, and ada seorang lagi kakak ni datang. And then akak berdua tu turun ke bawah. Sementara saya ada lagi seorang, maknanya ada 5 orang waktu tu tengah jaga pintu depan tu. Takut si Ros ni lari ke lompat ke apa. And then diorang pergi panggil ustaz yang ada dekat surau tu. And lepas 5 minit macam tu, ustaz tu pun naik. And bila ustaz tu buka je cermin pula, asal sesyashul abang ni, dia buka je pintu pada waktu tu cap, si Ros ni tengah gigit cermin kaca, daun cermin kaca yang ada dekat hujung dom kita orang. Dia tengah pegang, dia macam, wah, gila korang. Dahsyat mat. Pada waktu tu ustaz ni pun arahkan kita orang untuk pergi kat dia, tapi jangan terlalu memaksa. So pada waktu tu Aisyah disuruh oleh ustaz untuk pergi ke arah Ros. And then Aisyah cuba pujuk dia. Dia lepaskan kaca. Lepas dia start lepaskan kaca, semua orang peluk dia, tangkap dia. And berlakulah orang kata apa, ruqyah, and cuba nak keluarkan dia daripada situ. And pada waktu tu cap, memang si Ros ni memang dah nak separuh nyawa Sebab apa? Macam saya cakap tadi, yang si Ros ni berpakaian hanya pakaian nak tidur. Dia pakai just a singlet guys waktu tu. And orang kata apa, masa tu pun dia macam menduga ustaz tu lah kan. Biasalah, kita manusia juga kan. Dia dengan pakai singlet terselak-selaknya apa semua. So ustaz tu cepat-cepat suruh yang lain tu pergi ambil selimut, selubungkan dia, tutupkan dia. Dan pada waktu ustaz nak keluarkan dia, pandai benda Allah ni pergi sorok dekat bahagian kemaluan si Ros ni. Pada waktu tu ustaz ni tak tahu dia macam berpeluh-peluh waktu tu. Ini bukan aib tau, tapi benda ni real pada waktu macam berpeluh-peluh. And dia start sekali lagi, benda tu dah lari tempat lain dah. Lepas tu sampai kat ujung kaki, dia tarik, rentap. And bila dia rentap tu cap, kita orang ni saksi beberapa belas orang kat dalam dom ni, dekat tepi daun kaca belah-belah belakang dom tu, tiba-tiba retak cap macam tu. And pada waktu tu ustaz tu kata yang mana ada kat sini tolong jaga Ros. And ustaz tu turun dengan 3 orang lagi dia punya gang. And sampai kat bawah tu dia orang buat lah, dia orang punya orang kata apa, agreement dengan benda Allah tu. And then settle lah pada malam tersebut. And Ros dikatakan 2 hari juga cap tak sedarkan diri. And pada waktu dia sedar, kita orang cerita, tanya dia apa benda yang terjadi. Dia cuma ingat, dia kata pada waktu dia masuk toilet, dia kata dia ternampak ada seorang pelajar ataupun seorang budak perempuan keluar daripada hujung toilet, tapi dengan keadaan ada darah yang banyak dekat bahagian tepi ni. Dia pakai baju putih perempuan tu waktu tu. And pada waktu tu dia menjerit, and dia cuba keluar. And pada waktu dia pusing nak keluar tu, dunia dia dah gelap, dah hitam, dia tak nampak apa-apa. And itu je yang dia ingat last. Sampailah dia tersedar lepas 2 hari dipulihkan oleh adalah perubatan-perubatan dan ikhtiar yang diorang cuba. So itulah kisah yang dihantarkan oleh Aisyah kepada Acap untuk segmen ini. Alamak! Santan terhabis! Alamak! Santan kelapa asli M&S. Ia asli dan segar. Cuma buka dan gunakan. Mudah. M&S. Alangkah puasnya. So itulah cerita yang pertama. Acap paling menggemang bila baca cerita ni adalah part di mana dia tengah gigit daun kaca. Dan wush, ngilu abang ya dengarnya. Alright. So untuk video yang kedua ni guys, ataupun cerita yang kedua ni, dia berlaku dekat salah sebuah institut pengajian yang berada dekat arah Terengganu sana lah. Benda ni terjadi ketika waktu malam. Mereka ni sedang buat latihan. Adalah beberapa persatuan dekat area situ. And then dikatakan, difahamkan ataupun cerita ni disampaikan melalui di mana ada satu latihan dilakukan. Dia ni kena menjiwai watak sebagai sang Pontianak. So dia punya jiwai, salah jiwai. Terus masuk. Member masuk. Okay.
cerita dia macam ni, di mana waktu ini Acap tak sure lah cerita ni dihantar mungkin footage ni dirakam pada batch yang lain and then dihantar kepada Acap melalui cerita yang lain. So susah Acap. Susah Acap, aku cakap dengan diri sendiri pula. Susah guys sebenarnya untuk kita nak pastikan kesahihan sesebuah video, sesebuah cerita. Tapi apa yang Acap nak ketengah kat sini, Wak Imah apa pun jadi pada dia, kita kena ambil semua benda tu sebagai iktibar ataupun tak kisahlah apa-apa. And then ini adalah kisah dia. Okay, dia ada video juga, tapi Acap kena blur kan untuk menjaga aib dan juga beberapa bahagian yang tak sepatutnya. So kalau korang nak tengok video ni, kalau kabur ke apa, jangan marah kat bawah. So sebab Acap ada orang kata apa, sebab tertentu. Okay, cerita dia bermula ketika salah seorang pelajar ni, waktu tu dia orang tengah main teater man. Kata tengah main teater. Pada waktu tu dia ni ada macam dalam skrip tu lah, kehendak skrip tu menyuruh dia untuk mengilai pada waktu tu. Tapi perempuan ni dia style gila, method gila berlakon. Tang mengilai tu hampir sebiji guys. Okay, so dia mengilai 3-4 kali juga. And then biasalah kita dah latihan kan, kalau teater ni biasanya tak ada kejap-kejap. Dia memang akan makan masa yang lama sebab latihan tu diperlukan orang kata apa, berulang kali sampailah benda tu dirasanya jadi dan juga Ya, sampai kepada penonton lah kan. Kalau nak cerita seram memang kena seram sampai kepada penonton. Okay, kalau tidak, tak perlulah pergi tengok SpongeBob. Okay, cerita dia pada waktu tu, si perempuan ni Acap pun tak tahu nama, dia pun tak bagi tahu apa, dia just bagi Acap cerita dan juga video ni. Okay, Acap boleh kata nama perempuan ni, mungkin nama dia nak tak nama apa, biasa pening lah pakai nama Wawa lah, kita tak nama dia Wawa. Okay, Wawa ni dia memang pandai buat berlakon ni. Dia memang power gila, dia memang method gila. So macam Acap cakap tadi, dia dah 3-4 kali mengilai, dia orang shot 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okay, waktu ni dah pukul 11 suku macam tu. So dia orang training sekali lagi. And then pada waktu tu guys, adalah beberapa geng dia orang yang ada dekat kawasan situ dengar bunyi mengilai pada waktu tu. And then dia orang macam uish, terperanjat lah kan, takut mengemang semua lah. Tapi pada waktu tu Cap, yang bagi orang kata elemen tu lagi seram adalah bunyi ngilaian tu seolah-olah dekat gila pada waktu tu. Dia macam okay, yang merakam ni dia kata dia dengar benda tu macam seolah-olah kat sebelah dia, tapi kalau nak ikutkan dia nampak orang ni tengah berlatih jauh. So dia rasa tak sedap hati pada waktu tu. So dia pun macam bila dia rasa tak sedap hati, dia pun ambil phone dia untuk dia rakam aksi pelajar yang nak mengilai tu tadi. So dia macam, suara dia ni lain macam kan. So dia angkat phone, dia rakam perempuan ni tengah acting and then tengah mengilai. And pada waktu tu Cap, dia tengah acting, dia pun baru nak berdialog. Pada waktu dia baru nak berdialog dan juga mengilai, tiba-tiba Cap, out of nowhere, diorang terdengar bunyi ngilaian lain di keliling diorang. Dahsyat tak dahsyat? And pada waktu tu semua tiba-tiba diam, lengang. And then si budak perempuan yang tengah merakam ni pun turunkan handphone dia pada waktu tu. And salah seorang daripada diorang punya leader cakap, tak ada apa tu, biasalah kan, kita dekat tepi-tepi hutan ni. Tak apa, kita tak kacau dia, jangan kacau dia. Okay, Wawah teruskan. Dia pun angin teruslah ke atas. Dia pun mengilai pada waktu tu. And bila dia start mengilai Cap, dia mengilai tak berhenti pada waktu tu. Macam mana mengilai tak berhenti tu? Dia mengilai, and tiba-tiba posture badan dia dah berubah. And then pada waktu tu dia dah, orang kata apa, dalam keadaan yang lain. Budak perempuan yang memegang watak ni, si Wawa ni, pada waktu tu aku nampak dia mengilai. And then kaki dia tertinjit. Dia macam tu. And then dia macam dalam keadaan yang sangat bukan dia lah pada waktu tu. And masa tu ada seorang senior ni, perasan dia dah lain. Dia kata, kau tangkap Wawa ni, dah lain ni. And dia orang pun tangkap. And bila dia orang tangkap si Wawa ni, ternyata Wawa ni bukan Wawa dah. Dia dah jadi Wiwi. So bila adanya kekacauan tu berlaku, and beberapa diorang pun pergi panggil ustaz untuk dapatkan rawatan. And then pada aksi rawatan tu, diorang ada hantar footage ni pada Acap lah. So kalau korang nak tengok footage ni, korang tengok sekarang.
Itulah dia guys, seram gila kan. So pada waktu tu diorang memang bergelut dengan Wawa ni untuk settlekan benda ni, and footage tu pun tak habis, and budak ni pun cerita tak habis. Tapi Acap harap kalaulah mungkin dia menonton video ni, kalau kisahnya tak berapa tepat, Acap minta maaf. I just want to share about this knowledge only, okay, kepada siapa-siapa yang mungkin lepas ni nak main teater, nak bermain dengan watak-watak seram macam ni, be more careful lah, insyaAllah, okay. Tapi jangan risau, just blur your face, no problem. And then apa pun terjadi pada awak, saya doakan awak supaya sentiasa sihat dan dijauhkan dengan perkara-perkara yang tak diingini. Okay, so itulah dia guys, cerita yang Acap nak sampaikan kepada korang, video rakaman yang Acap cakapkan tadi. And Acap minta korang juga doakan kesihatan Acap. Lately ni Acap batuk-batuk juga kan, minum air kurang kot dalam badan. And then korang pun jaga diri elok-elok, sentiasa patuhi apa yang kita perlu patuh. Jangan takut dengan apa yang tak nampak dan yang tak pasti, kerana yang pasti itu pasti akan tiba bila tiba waktunya nanti. Kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum. Bye.